Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada minggu ini masih lagi kita dipanjangkan umur untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran kita. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk subjek pendidikan Islam. Kita masuk bidang jawi. Minggu lepas kita belajar ulum. Minggu ini kita akan teruskan lagi dengan bidang jawi. Okey, sebelum tu saya nak kamu sediakan buku tulis nombor 8 untuk bidang jawi. Sediakan buku teks pendidikan Islam tahun 4 dan sediakan alat tulis. Okey. Untuk jawi pada minggu ini, sebelum kita teruskan lagi ke tajuk sebenar, saya nak tunjuk kamu iaitu padanan huruf jawi dan huruf rumi. Kerana saya tahu dalam kalangan kamu masih ada yang lemah jawi. Jadi kita akan mengenal huruf jawi terlebih dahulu dan membuat padanan huruf supaya nanti kamu boleh kamu lebih senang untuk mengeja jawi. Okey, baiklah kita tengok. Yang pertama, alif, ba, ta, ta marbutah, sa, jim, cha, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ba, za, ain, ghin, nga, fa, pa, qa, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya, nya. Jumlah huruf jawi adalah 37. Okey, kita tengok padanan huruf dia dengan huruf rumi. Alif sama dengan A. Ba sama huruf B. Ta huruf T. Ta marbutah huruf T. Okey, sa huruf S atau TH. Jim huruf J. Cha huruf C. Ha huruf H. Kha huruf KH. Dal sama dengan D. Zal huruf Z atau DH. Ra sama dengan R. Zai sama dengan Z. Sin sama dengan S. Shin sama dengan SY. Sad pun sama S. Dot sama D atau DH. Ta sama dengan T. Za sama dengan Z. Ain. Ain ni macam huruf macam ni. A ada ni. Kemudian ghin, GH, nga sama dengan NG, fa sama dengan F, pa sama dengan P, qaf sama dengan Q, kaf sama dengan K, ga sama dengan G, lam sama dengan L, mim sama dengan M, nun padanan dia N, waw W, va sama dengan V, ha sama dengan H, hamzah kalau hamzah sama dengan alif, ya Y atau I atau E, ya pun ni E, nya sama dengan NY. Okey, saya tunjuk contoh. Kita ambil huruf abu. Alif, ba, waw. Jadi nak senang, kalau jawi dia bermula dari kanan. Kalau huruf rumi atau bahasa Melayu bermula dari kiri. Okey, kita pun buat. Alif sama dengan
A. Ba sama dengan B. Waw sama dengan, mana waw? Tengok waw. Waw sama dengan W atau U. U. Jadi kita pun terbalikkan. A bermula dari kiri. A, B, U. Abu. Okey. Kalau kamu perhatikan dalam carta semua ni, dalam jadual ni, kalau perhatikan tak ada huruf U. Okey. U berada di sini. Okey. Ni adalah padanan huruf. Kita buka buku teks. Jadi kita masuk tajuk kita, buka buku teks, muka surat 58. Buka buku teks, muka surat 58. Tajuk kita pada minggu yang ketiga ini adalah kenali saya. Kenali saya. Saya tu siapa? Saya tu adalah minggu ni kita akan belajar huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey, kenali saya maksudnya kenali huruf hamzah. Okey, baiklah. Huruf hamzah untuk ejaan Jawi, huruf hamzah ada 5 kedudukan. Ada dekat atas, ada dekat bawah, ada sama dekat sama rata, ada dekat tengah, macam-macam. Ada 5 kedudukan. Jadi minggu ni kita masuk hanya 2 kedudukan huruf hamzah sahaja. Baiklah, tengok gambar dalam buku teks. Tasik air tawar. Yang ni doa. Mana huruf hamzah? Ni huruf hamzah. Ni huruf hamzah. Doa. Baik. Ni huruf hamzah. Di atas. Ni huruf hamzah. Daun. Huruf hamzah. Yang ni ong. Nak Cina ni, Cina. Nama dia ong. Ni huruf hamzah. Aisyah. Ni Aisyah. Ni huruf hamzah. Al-Quran huruf hamzah. Kalau kamu perhatikan dalam gambar ni, perhatikan huruf hamzah semuanya berlainan kedudukan. Yang ni dekat bawah, ni dekat bawah. Yang ni dekat atas. Yang ni dekat bawah. Yang ni ada rumah. Yang ni dekat bawah. Yang ni tengah-tengah. Tengah-tengah. Baiklah. Kita masuk, minggu ni kita masuk huruf hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Baiklah. Dia dah bagi contoh. Untuk hamzah di atas huruf alif, dia ada 3 sebab. Yang sebab dia kerana ada imbuhan. Imbuhan sekedi. Ingat, sekedi. Bila ada imbuhan sekedi, maka ejaan itu perlu ditambah hamzah di atas huruf alif. Sekedi dia bagi contoh. Sekedi. Ni sekedi. Kata dasar dia orang. Bila tambah perkataan jadi seorang, maka ditambah huruf hamzah. Okey. Ikut. Tak ada hamzah. Bila ditambah ikat. Bila ditambah maka ditambah huruf hamzah di atas alif. Kemudian imbuhan ke. Kata dasar dia adalah arah. Bila ditambah ke, maka huruf hamzah ditambah di atas huruf alif. Jadi ke arah. Ini pun sama. 4. Bila ditambah imbuhan ke, maka kita kena tambah huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi kamu kena ingat adalah sekedi. Apabila ada imbuhan atau ke atau di, maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Okey, tengok ni. Ejaan yang betul, ejaan yang salah. Keindahan. Salah sebab hamzah di bawah huruf alif.
Sepatutnya hamzah di atas huruf alif. Kerana apa? Kerana ada imbuhan ke. Ni, imbuhan ke. Ke. Ni, seekor. Kenapa hamzah di bawah huruf alif? Sedangkan ada imbuhan se. Maka hamzah di atas huruf alif. Ni, diarah. Okey, diarah. Bila ditambah huruf imbuhan di, maka huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Okey, faham? Saya harap kamu faham. Manakala kita masuk hamzah di bawah huruf alif, bila berlaku, ia berlaku pada 3 tempat. Yang pertama, kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Yang ini ada satu je. Memang khas untuk Islam. Islam sahaja. Islam sahaja ya. Ini untuk Islam. Bila dia Islam memang di bawah. Islam sahaja. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan I tunggal. I tunggal ni macam ni. I tunggal ni. Tengok ni. Email. Kalau ada satu lagi. I dagang. I dagang. Okey. Yang ketiga adalah kata sapaan. Kata sapaan, awak nak pergi mana? Jadi, hamzah di bawah huruf alif. Jadi, itu sahaja pada minggu ini. Jadi, saya akan bagi latihan. Di dalam Google Classroom, latihannya awak kena salin. Awak kena salin nota ni dalam buku tulis Jawi. Kenapa? Kenapa perlu salin? Tak boleh betul state. Kerana bila kita belajar, bila kita salin balik, maka kita secara tidak langsung kita akan membaca. Bila kita membaca secara tidak langsung, kita akan ingat. Okey, faham? Kita akan ingat. Jadi walaupun boleh photostat, tapi kalau nak ilmu, awak kena salin. InsyaAllah awak akan mudah ingat. Okey, itu sahaja. Sekian sahaja dari saya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.